Baca Fatihah tadi ni hadiah Rasulullah SAW dan kepada sekalian guru, dua bapa, tok nenek, orang dekat kita dan sekalian muslim muslimat baik ayat hidup ataupun mati, dan semoga Allah SWT jadikan juga usun dan ibu bagi orang Islam tahun ini. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala lafi kulli wa tasina alama wa sahbihi. Kita hikah muka surat 3. Muka surat 3 bagi aku 2 4 ni 8 10 12 bagi 14 daripada atas. Muka surat 3 bagi 14 daripada atas. Dan makom, dan inilah dalam kurungnya itu, dalam bracket tu, dan inilah kesudah-sudahan adab, kerana bahawasanya yang dikehendaki hak Ta'ala itu bahawa ada ia, tiada engkau. Bahawa tiada engkau, maka adalah engkau gugurlah ikhtiar dan putuslah daripada iradat, mana daripada kehendak kita tu, pada tiap-tiap barang yang didirikan akan dikau di dalamnya daripada tajri dan daripada segala sebab. Dia katanya, dan inilah kesudah-sudahan adab. Kerana bahawasanya yang dikehendaki hak Ta'ala itu bahawasanya ada ia, tiada engkau. Maka apabila kita dapat makrifat terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan melihat perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pada tiap-tiap sesuatu sehingga tiada sebab. Mana segala-gala tu Tuhan ya berbuat. Dia katanya, bila kita tahu Tuhan yang berbuat, maka dia katanya, kerana bahawasanya dia kehendaki hak Ta'ala itu bahawasanya ada ia, tiada engkau. Bila kita tengok Tuhan yang berbuat pada tiada sesuatu, mana tidak makhluk ya berbuat pada suatu, maknanya Tuhan sahaja yang ada. Sebab perbuatan itu mana tak ada, cumanya pada makhluk itu zahir melalui makhluk, hakikatnya Tuhan, mana Allah Subhanahu Taala yang berbuat pada tiap-tiap sesuatu bagi orang yang nampak dengan mata hati pada makam tauhidul af'al. Mana Tuhan ada buat belaka, Tuhan ada kerja belaka. Angin bertiup, dia yang meniup. Tak ada istilah nak ayatnya. Kamu kata ayat gitu lah. Bukan Tuhan tiup mulut. Cuma pada perkataan. Bila angin bertiup kena pokok bergoyang, bukan disebabkan pokok angin bertiup pokok bergoyang. Allah Subhanahu Taala telah tetap pada janji dia menggoyangkan pokok pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Bila pokok bergoyang, daun luruh, bukan sebab pokok bergoyang daun luruh, kerana telah ditetapkan pada luruh daunnya apabila sapa koda ni. Makna begitulah tiap-tiap sesuatu yang berlaku tu tanpa sebab. Kerana Allah Subhanahu Taala adalah asbab, mana dia menyebab sesuatu berlaku tu, kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak makhluk. Makhluk tu tanggung. Makhluk tu yang menanggung
qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Tu ya kena beriman dengan qada dan qada. Mana setiap sesuatu itu daripada Tuhan. Contohlah ni kata COVID mari. Tak. Maka mengikut pengajian kita, virus COVID menyebabkan penyakit COVID. Ni. Maknanya tu sebab musabab. Bila sebab musabab tu, adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu terkeluar ke kita. Sebabnya di dalam penglihatan orang yang syuhud ni tak ada sebab musabab. Mana setiap sesuatu tu Tuhan buat. Virus pun Tuhan buat. Virus tak boleh bagi penyakit. Penyakit pun Tuhan buat. Penyakit pun tak boleh nak menyakitkan orang. Sebab rasa sakit pun Tuhan buat. Mana setiap sesuatu tu Tuhan buat satu tanpa sebab. Dia berlaku tu kerana ada janji. Bukan sebab kau virus COVID, maka orang ramai orang kena penyakit COVID. Tu pada sebab, pada hakikatnya, Tuhan yang berbuat pada tiap-tiap sesuatu. Sebabnya kalau kita kira sebab, habislah rakyat Malaysia. Kena COVID pasal. COVID ni dia lebih virus COVID ni lebih halus daripada debu. Kalau kita tak dapat mengelak daripada debu, terlebih lagi kita tak dapat mengelak daripada virus COVID. Mana patut mati belakang dah. Pasal apa? Hak tu mati, hak kena boleh segar. Tak, ada kena sampai mati, ada orang boleh segar balik. Tak. Pasal setiap sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bagi orang-orang yang melihat penglihat perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala melalui tauhid dia, melalui syuhud dia terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia melihat Tuhan berbuat ni satu persatu tanpa sebab. Tuhan menjadikan COVID jadi bertebaran. Tak. Tetapi pada penyakit Tuhan pula yang menjadikan penyakit, bukan COVID penyebab. Pada penyakit yang menular, bukan kerana penyakit itu menular, kerana qada dan qadar pada penyakit telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang sembuh, ada orang lambat sembuh, ada orang membawa mati. Itu pada sebab, pada hakikatnya setiap yang sembuh pun telah janji Tuhan, lambat sembuh pun Tuhan janji, yang mati pun Tuhan janji. Maknanya bukan sebab penyakit, mati pun janji Tuhan, sembuh pun janji Tuhan. Maknanya adab di sini maknanya tiada makhluk, hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap sesuatu. Dia nak dia tu. Iktikad mana? Sekurang-kurangnya pada iktikad mana? Allah Subhanahu Wa Taala tu pada tiap-tiap sesuatu. COVID pun Tuhan buat. Penyakit pun Tuhan buat. Rasa sakit pun Tuhan buat. Sembuh pun Tuhan buat. Mati pun Tuhan buat. Tak ada sebab musabab. Tu mana tak ada musabab antara satu-satu perkara. Sebagaimana qada tu mana tak ada sebab musabab. Sampai masa maka berlaku. Tu. Sebagai adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia katanya bahwasanya dikehendaki hak Taala itu, bahwasanya tiada engkau. Maknanya Tuhan yang berbuat pada tiap sesuatu, kita makhluk tiada sesuatu. Walaupun kita bergerak ke anggota kita, hakikatnya Tuhan yang berbuat. Cuma zahir pada kita. Zahir pada kita. Kalau kita rasa kita yang berbuat, syirik. Sebab yang berbuat tu Tuhan. Mana kalau kita rasa kita yang berbuat, mana kita boleh memberi berkah. Sedangkan memberi berkah ni zat Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kena faham situ. Waktu dalam kaedah usudin, dia suruh iktikad bahawanya Tuhan yang berbuat pada tiap-tiap sesuatu. Sebenarnya iktikad tu membetuli pada penglihatan ahli-ahli syuhud. Orang yang dapat meripak segi Tuhan, dia tengok sebagaimana ilmu usudin tu
royak. Tapi di sini dipanggil adat antara kita dengan Tuhan. Mana setiap perbuatan itu Tuhan yang buat, kita kosong, tak ada apa satu. Bahwasanya ada ia tiada engkau, mana setiap sesuatu yang berbuat itu Tuhan berlaku, tidak daripada makhluk, tidak daripada kita, dan tidak daripada orang lain. Semua itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah engkau gugurlah ikhtiar daripada, maknanya adalah engkau gugurlah ikhtiar daripada, putuslah daripada iradah. Maknanya kalau kita melihat Allah SWT mengikut jalan makrifat ataupun syuhud tadi, maka di sini dikatanya adalah engkau gugurlah ikhtiar dan putuslah daripada iradah. Maknanya kita ni sebenarnya ikhtiar kita tu bukan kita, Tuhan yang berbuat. Putus ikhtiar tak ada kau satu. Mana tidak kita. Cuma zahir pada kita. Sebenarnya hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, mana dia katanya dan gugurlah ikhtiar, mana kita tak ada buat apa, dan putuslah daripada iradah. Dia tak ada kehendak. Walaupun kita bercakap, hakikat pergerakan mulut, bunyi suara, nada suara, orang yang mendengar suara, orang yang mengerti akan suara tu, semua tu adalah Tuhan yang berbuat. Itulah. Bila kita bercakap, ada orang faham, ada orang tak faham. Pasal? Sebab kita tak boleh nak menentu, pasal kita tak ada kuasa. Nak suruh faham pun, boleh tentu orang boleh faham. Orang yang mendengar, walaupun sama-sama dekat, kata si A, dia faham lain, si B faham lain. Pasal? Yang berbuat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbuat kita boleh menentu supaya si A faham menyamai dengan si B faham. Mana sebagaimana kita juga faham. Sebab kita tiada kuasa, tiada sesuatu, maka dia berlaku tu berlain-lainnya mengikut. Ia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Putuslah daripada iradat, manakala kita pada tiap-tiap bagian didirikan akan dikau di dalamnya. Maknanya apa-apa yang kita buat tu, maknanya dengan tiada ikhtiar dan dengan tiada kehendak hakikatnya. Apa-apa yang kita buat tu sebenarnya bukan kita yang berbuat dan bukan kehendak kita. Zahir pada kita, tapi hakikatnya kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala cuma dizahirkan bagi kita. Hal tu walaupun kita semaya, kalau kita rasa kita tu yang menyembahyangkan, maka syirik walaupun kita semaya. Sebab tidak bergerak satu-satu darah kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu kita nak bergerak tubuh? Terlebih lagi izin Tuhan. Kalau Tuhan tak izin, tak boleh nak semaya. Berapa ramai manusia yang tak semaya. Sebab Tuhan tak izin. Hak tak semaya kan Tuhan tak izin. Hak semaya Tuhan izin, tapi dia rasa dia semaya. Tidak Tuhan ya memilih dia pada semaya. Jadi hak tu kupu, hak ni syirik. Allahu akbar, syirik dah. Pasal dia tidak rasa dia semaya. Sebab saya kata tidak bergerak sesuatu zarah kecuali dengan izin Tuhan. Dah, kalau tubuh lagi parut lah dengan izin Tuhan. Kerana sebab dia banyak zarah. Itu dia. Jadi dia ngajikan ni. Baru nampak cuci kita ni. Tahu mana.
Bagi yang didirikan dia di dalamnya daripada tajrid daripada sebab. Maknanya dia keedah ilmu tasawuf ni ada dua, satu tajrid, satu sebab. Tajrid tu jalan majzub, sebab tu jalan mujahadah. Tak kira dalam keadaan tajrid tu orang yang ada majzub ataupun ada majzub ni dia ada gitu, dia ada apa? Ni ada jazbah. Mana orang yang telah ada jazbah daripada Allah Subhanahu Taala ataupun orang yang bermujahadah pada mendapatkan jazbah. Dia balik orang majzub ni tu hawi jazbah walaupun dia tak amal tu hawi jazbah dia. Ada pun orang mujahadah ni dia kena beribadat, berwirid baru kedatangan jazbah. Hak tu jazbah boleh. Ngapa cuma walaupun dia tak amal. Hak ni kena buat amal baru mari jazbah. Cumanya hak ni boleh jazbah, dia kena buat amal. Hak ni buat amal baru kedatangan jazbah bagi orang je mujahadah. Dia lain perjalanan ni. Sebab perjalanan orang majzub ni daripada atas ke bawah. Perjalanan orang mujahadah daripada bawah ke atas. Perjalanan orang majzub maknanya kalau Tuhan buka tajalli, Tuhan buka tajalli zat dulu. Jika dia tak mampu, maka dia tu tak sampai, maka jatuh pada sifat. Jatuh kepada nama, jatuh pada perbuatan. Kalau dia malas dalam berbuat ibadat sehingga dia jatuh pada awam. Bila jatuh, dia tak akan naik. Sebab jalan perjalanan dia daripada atas ke bawah. Dia lupa dengan makrifat yang dia telah lalu. Cuma dia boleh rasa, tapi dia akan lupa dengan makrifat yang telah lalu apabila dia jatuh kepada darjah awam. Nah, tapi jalan majzub ni mudah nak jadi wali. Tapi untuk jadi wali besar tu payah pasal perjalanan dia daripada atas ke bawah. Dia dapat jazbah secara percuma tanpa ibadat. Tapi dia kena cari ibadatnya pula untuk menyokong jazbah yang dia dapat tu. Lain daripada jalan mujahadah. Jalan mujahadah ni dia panggil taraqi, daripada bawah ke atas. Mana dia akan naik, makin naik makom. Daripada wali kecil dia naik ke besar. Mana dia boleh kita terus bermujahadah. Lagi kuat kita mujahadah, lagi tinggi makom kewalian kita. Supaya dia tadi jazbah tu free dah. Cumanya jalan majzub, jalan mana dia tadalli, mana daripada bawah atas ke bawah. Mana dia mari pada tauhid ataupun syuhud dia pada zat. Jika tak mampu tu dia akan jatuh kepada sifat. Jika dia tak mampu juga mempertahankan makam sifat, dia akan jatuh pada asma. Jika tak mampu juga dia akan jatuh kepada perbuatan. Jika tak mampu juga dia akan jatuh awam. Tapi bila jatuh darjah awam, dia tak ada peluang untuk jadi wali sebab jalan dia tu tadalli. Mana daripada atas ke bawah. Mana daripada atas ke bawah, jazbah tu Tuhan bagi percuma. Cuma dia tu kena cari amal. Ada pun jalan mujahadah kena buat amal untuk cari jazbah. Dia tu bagi jazbah percuma, tapi dia kena cari amal. Daripada atas ke bawah perjalanan dia. Maknanya permulaan orang yang jazbah tu adalah kesudahan bagi orang yang mujahadah. Hak tu tak serupa. Perjalanan ni pun. Hak tu kalau bertarekat, maknanya kalau tarekat mujahadah, dia tak boleh dia tak akan selari dengan tarekat majzub. Walaupun sama-sama tarekat yang sama. Sebab perjalanan warid tu berlain. Ada pun jazbah ni warid ataupun jazbah tu bagi orang-orang yang majzub ni, maknanya warid dia ataupun jazbah dia tu didapat secara percuma. Tuhan bui. Tuhan buka daripada tinggi dulu. Zat
dulu, tahilul zat dulu. Jika dia tak mampu, maka makom dia tak jatuh. Seterusnya jatuh. Selagi dia tak mampu tahan dengan ibadat, maka makom dia tu makin jatuh. Ada pun jalan mujahadah dia naik. Misalnya dia mujahadah naik. Sampai wali tiba-tiba boleh jatuh. Maka dia boleh naik balik. Sebab makom dia perjalanan mujahadah, perjalanan orang je mujahadah ni daripada bawah ke atas. Tapi bagi orang je majlis tadi, perjalanan dia tu daripada atas ke bawah. Bila dia jatuh, dia tak boleh naik. Sebab perjalanan dia tu daripada atas ke bawah. Memang ikut makom tertinggi kepada makom yang rendah. Ada perjalanan mujahadah ni daripada makom rendah kepada makom yang tinggi. Nah, tu dia. Kaedah. Kena faham. Dan dalam kaedah sufi ni ada dua perjalanan ni. Kaedah jazbah satu, dan keduanya kaedah mujahadah. Dan daripada segala sebab, tajrid tu makom majzub aja. Perjalanan orang majzub dia panggil tajrid. Mana tanpa sebab ataupun menolak sebab. Dia mana dia segala sebab. Maka sebab ni makom mujahadah. Dia bergantung pada sebab amal untuk dapat waris. Ni tajrid. Dia telah kedapatan waris dengan percuma. Cuma dia perlu buat amal. Dia balik situ. Iradataka tajridu ma'a aqamatullahu iyaka fil asbabi min syuhudi min syahwatu hakiyah kau hakiyah deh khokiyah artinya berkehendak engkau akan tajrid serta mendirikan Allah akan dikau pada segala sebab itu setengah daripada syahwat ya tersembunyi. Bila kita nak pilih jalan majzub ataupun nak pilih jalan mujahadah, maka dia katanya kita berkehendak engkau, kita pilih akan jalan tajrid. Kita minat jalan tajrid, jalan jazbah saat ni. Serta mendirikan Allah akan dikau pada sebab sedekah Tuhan tu letak kita tu pada jalan sebab mana jalan mujahadah. Kita nak jalan tajrid, tapi Tuhan pilih kita tu pada jalan mujahadah, mana kita tidak kedapatan waris dengan percuma. Tak, orang jazbah ni dia kedapatan waris kita dengan percuma. Iaitu setengah daripada syahwat ya tersembunyi. Maknanya walaupun kita nak jalan jazbah tu comel, sebab cepat kita makrifat Tuhan, tapi itu adalah syahwat mana mengikut kehendak nafsu. Perbuatan kita tu walaupun comel, tapi telah jadi mengikut kehendak nafsu. Pasal kita nak kepada cepat. Bukan nak Tuhan, nak cepat jadi wali. Dia kena nak Tuhan. Ikut jalan mana pun. Ni kita memilih jalan. Jalan tu benar. Bukan Tuhan. Sedangkan Tuhan ni buat kita ni tak ada waris. Boleh kita jenis tak ada waris. Maknanya kita tu jalan asbab. Jalan mujahadah. Orang majzub ni, dia tidak berterikat pun dia ada waris. Telah ada kedapatan waris. Cuma ni kalau dia bertekad tu, waris dia akan bersusun molek. Cepat dia sampai kepada Raja Wali.
Tapi jalan majzub ni cepat sampai wali, tapi untuk jalan wali besar payah. Dia kelebihan kekurangan situ pula. Asal jalan mujahadah ni nak jadi wali tu payah. Tapi kalau dapat peluang untuk dia jadi wali besar tu mudah. Lagi tu. Dia katanya kalau tu hebu jalan kaum tu jalan majzub, tetapi minat tu jalan asbab jalan mujahadah, tapi mu tu duk nak kau jalan majzub tu tanda mu tu. Dia katanya tanda kita tu, tanda mu tu maknanya dipengaruhi oleh syahwat. Mana buat tu ikut nafsu. Tidak ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya bagi Tuhan tu jalan mana-mana serupa saja. Nak memilih pun kena tengok pada asal, tengok pada kita tu duduk keadaan lagi mana. Kita tu siapa. Kalau kita telah ada ciri-ciri mujahadah, maka kena ambil jalan mujahadah. Syahwat yang tersembunyi, yakni yang dia tegah, yakni mana apa lagu tu, yakni barang siapa didirikan Allah Ta'ala di dalam asbab dan berkehendak ia kepada keluar daripadanya kepada tajri, maknanya tu hawi asbab, tiba-tiba dia tak sih ikut jalan asbab, nak jalan tajri. Jalan asbab ni kita cari waris. Jalan tajri ni waris boleh dengan percuma, cuma kita kena cari ibadat. Dia balik. Mak tu ada waris tapi kena cari ibadat. Ni tak ada waris. Dengan beribadat akan dapat waris. Ni waris dapat nak pada ibadat. Dia katanya berkehendaknya akan keluar daripadanya kepada tajri, nak jalan majzub. Yang demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Apa yang jadi syahwat yang tersembunyi? Mana dia kata nak lagu tu jadi syahwat yang tersembunyi pasal dia katanya dan hanya sonyo adalah ia daripada syahwat kerana tiada berdiri kepada yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebab dia ada maknanya. Jika kita dapat melihat perbuatan Allah Subhanahu Ta'ala dengan mata hati, mengikut jalan syuhud atau mengikut jalan makrifat, mana kita akan nampak yang berbuat tu Tuhan pada tiada sesuatu yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalan asbab pun hak Tuhan buat, jalan tajri hak Tuhan buat. Jadi kita ikut lorong hak kita ada dah lah. Dah kita asbab tak payah pergi ke tajri. Maknanya asbab dia ada kelebihan dengan orang yang mujahadah, ada kelebihan dengan jalan mujahadah. Orang yang dia beri atas jalan majzub, dia ada kelebihan dengan jalan majzub. Jangan kita tu memilih pada jalan. Mana jalan tu berserah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Tuhan berbuat sesuatu tu tanpa sebab. Jangan bagi ada sebab bagi pihak. Sebab bagaimana Tuhan, mana dia berbuat tu tanpa sebab, maka kita pun terima terekat ni mana tanpa sebab jugalah. Tanpa sebab. Tiada berdiri ia kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala. Mana Tuhan buat dah ni jenis majzub, ni jenis mujahadah. Mana orang majzub kena ikut jalan majzub, orang yang mujahadah kena ikut jalan mujahadah. Sebab kedua-dua jalan tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Tuhan pun tetap, kita nak pindah. Boleh nak pindah. Bila nak pindah daripada apa hak Tuhan tetap, benda tu jadi nafsu. Bila jadi nafsu, maknanya telah bertetangga dengan jalan mujahadah kita, sebab kita nak mujahadah tu nak menyucikan nafsu. Itu dia. Ta'ala padanya.
dikehendaki Allah Ta'ala padanya dan kehendaknya menyalah demikian itu. Dan kehendak kita tu menyalah dengan apa hak Tuhan nak. Tengok ada kita. Kita nak jadi majzub, adakah kita tu jenis kedapatan waris dengan tak payah amal? Kalau kita tidak, tak ada kedapatan waris tadi, kita kena berpindah ikut jalan asbab ataupun jalan mujahadah. Maknanya tajrid pun jalan mujahadah, mujahadah pun jalan mujahadah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tajrid, dia kedapat jazbah ataupun waris dengan percuma, tetapi dia kena bermujahadah pada berbuat ibadat. Orang mujahadah, dia kena bermujahadah pada berbuat ibadat untuk mendapatkan waris ataupun jazbah. Dia balik lagi. Dia balik. Manakala kita tukar lorong, jadi balik dengan kita lah. Jadi kita tengok kita tu siapa. Kalau kita tu orang mujahadah, kena ikut jalan mujahadah. Kalau kita orang jazbah, orang majzub, kena ikut jalan majzub. Kau ni dia balas sama. Dugil kata bila. Berkata sek-sek Bukit Abang dengan sek-sek Negeri Sembilan, balas. Bukit Abang marah dia. Dia tak akan sama orang Negeri Sembilan. Walaupun sama terakat Ahmadiyah. Hak ikut cek Negeri Sembilan tak akan sama dengan hak Turuk. Turuk aja tahu. Pasal cek bawa jalan majzub. Bukit Abang bawa jalan mujahadah. Mana? Walaupun sama-sama Ahmadiyah, jalan tu tak akan sama. Apa amalan pada cek tidak menjadi amalan pada Bukit Abang. Tu dia beza. Mana? Dia akan jadi balik atau akan jadi selehing. Apa yang diutama ke jalan majzub oleh orang majzub tidak akan diutama ke oleh orang mujahadah. Ni lah kata. Dia tak akan sama. Maka dia katanya, yang dia menikah itu setengah daripada syahwat ya tersembunyi. Itulah tanda. Kalau kita pindah juga jalan tadi, dah puas dah ikut jalan Bukit Abang ni, tak jadi wali. Nak cepat wali, kita urut pokok Negeri Sembilan. Kerana cepat jadi wali. Nak cepat tu, syahwat dah. Sebab nak cepat. Sebab Tuhan ni tak ada masa. Bagi Tuhan ni tak ada cepat tak lewat. Kau Tuhan ni ada cepat lewat. Tuhan sendiri tu. Satu maknanya. Hak tu dia suruh maknanya. Hak adanya Tuhan. Kita tak ada. Kita ni ibarat tiada. Maknanya tak ada ikhtiar, dia tak ada usaha. Seolah-olah begitu. Sebab ikhtiar usaha tu milik Tuhan. Bila kita ada ikhtiar usaha, maknanya seolah kita ni ada milik, ada kuasa. Bila kita rasa ada kuasa, maka jadi syirik ya tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi itu sama dengan syirik yang tersembunyi. Sebab syahwat tu permulaan syirik. Itu dia. Banyak sikit malam ni. Hai, mata-mata. Dan hanya sonyo adalah ia daripada syahwat kerana tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tuhan buat dah muni bahasa mujahadah. Muni bahasa majzub. Maka masing-masing mengikut jalan masing-masing. Walaupun kita tengok jalan orang itu molek, jalan kita tu terlebih molek kerana kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kita tu pada Tuhan. Hak molek ni orang berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang puluh-puluh dah jadi wali, kita atas jalan majzub, kita jalan mujahadah ni tak jadi wali lagi, maka tak boleh kita pindah. Pasal
kita jalan mujahadah. Kena pergi atas mujahadah kita. Dia lagi tu. Kena pergi atas jalan, dia telah kita ikuti. Jangan mengikut nafsu. Supaya begitu. No. Oh, siapa tu beg getok. Tani dokong, habis tani dokong. So, enggak pokok dokong ni sama tani sama besar. Sama buah. No. Apa yang tani dokong tu? Pasal macam itu 20 hias sekali. 20 hias sekali macam itu dokong. Bila habis buah belakang. 3 hias apa? 2 hias boleh. Sia sekali naik pokok sendiri. Nak royaknya. Pasal kita nak tiwa ke? Orang nak tanya bagi mahal, kita nak tanya bagi mahal. Tak. Amu minat ikut nani, apa yang mau nak cari benih kau tu? Tak ada jumpa lagi. Benih dia tu bila kita tanya. Tak. Bila kita tanya. Batai pokok tu temago. Daun pengok. Buah dia tu beli je. Tak jumpa lagi benih. Kalau ada benih, amat tanya mana? Tanya pokok ada. No, sepatu dah rumah. Tapi tak jumpa benih lagi. Mungkin ni atas muka bumi ni tak ada. Tapi kena cari planet lain. Nak naik mungkin nak naik langit. Tak jadi wali lagi. Tak terbalik lagi. Maknanya kehendak nafsu tu mana lagi tu? Dia nak jalan mudah, jalan comel, jalan yang dia berselera. Bukan jalan Tuhan tu, jalan kita. Jalan Tuhan tu tetap istiqamah atas apa yang kita telah ada. Mana kita kena berbangga dengan apa yang kita telah ada. Kita kena berbangga suka dengan apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kena ingat molek. Maknanya kalau kita tak suka dengan apa yang Tuhan beri itu, jadi nafsu. Nah, nafsu ni tak nanti buat benda haram. Benda halal pun. Kerana tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maknanya itulah jadi nafsu. Sebab Tuhan nak lain, dia pergi buat lain. Dia fikir rasa dia molek. Jadi nafsu. Jadi dikehendaki Allah Ta'ala padanya. Tuhan nak kita tu maju, maka kita maju. Kalau Tuhan nak kita tu mujahadah, kena ikut jalan mujahadah. Jangan duduk tunggu orang. Dan kehendaknya menyalah demikian itu. Maknanya kehendak Tuhan itu tidak sebagaimana kehendak kita. Yang kita berbuat tu biasanya mengikut nafsu kita. Tidak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hak itulah nak tengok kehendak Tuhan lagi mana, maka kita berkehendak pada makrifat. Bila kita dapat melihat Allah SWT mengikut penglihatan syuhud, mengikut kedapatan makrifat, maka baru kita tahu setiap sesuatu itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi itu semua itu kehendak Tuhan. Kalau tak jadi itu kehendak, tiada kehendak Tuhan. Tak. Adakah kita pernah terfikir sebab pilihan raya ni 4 tahun sekali tak? Tak, baru jadi berapa kerajaan ni? Tak ada 4 tahun 2 kali kerajaan dah naik. Tak, pasal kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita atur negara kita setiap 4 tahun sekali ngundi, tapi Tuhan atur 2 tahun sekali. Bukan kita ngundi pula, tapi naik kerajaan dengan tak ngundi. Okey, takut COVID. Berkali COVID ni kalau kita waktu COVID ni dia kena patut bayar COVID ni kena taruh. Colek-colek taruh. Dalam bekas. Pasal apa? Bila hatu mari kita waktu ubik. Kumai COVID pelari. Hatu lari.
apa cakap Oh, sebutan negara takut kau. Mana kalau hati kali mungkin hati pun takut juga. No. Oh, siapa tak boleh kerja. Siapa tak boleh tahan negeri. Siapa semaya pun kena jaga. Sedangkan tak penuh pun Nabi jaga dalam semaya. Walaupun peperangan ni orang kat tekok weh. Tapi Nabi tak pernah jaga pun dalam semaya. Adakah kau itu lebih bahaya daripada peperangan ni? Tak, dalil bahawasanya tak boleh nak menjaga ke dalam semaya. Bukan menghasut hakikat yang sebenar. Banyak lagi hadis-hadis atau hujah-hujah lain. Tapi tak apalah ni. Tak. Kita tengoklah. Tak, takut 2 tahun lagi kerja lain pula. Tak, salah muda Perdana Menteri kau. Kaya tak? Dan hanya sahaja adalah ia tersembunyi kerana bahawasanya zahirnya menghendaki keluar daripada nafsu dan hal yang demikian itu adalah yang dikehendaki hak Ta'ala. Maknanya dia jadi syirik khafi ataupun syirik tersembunyi itu pasal apa? Pasal hak tu tetap kita tak kita nak hak kita nak. Jadi nafsu. Walaupun benda tu nampak halal pada berbuat ibadat. Comel tak? Kita tak sejalan ni kita nak jalan. Mana daripada ibadat kepada ibadat juga kita tukar jalan. Tapi dikira nafsu ataupun syirik yang tersembunyi kerana kita lari daripada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syirik itu. Syirik tersembunyi ni jadi syirik khafi. Mana lari daripada apa hak tertetap. Lepas tu dia kena istiqamah. Istiqamah tu untuk mengelak kita daripada syirik khafi. Sekali lagu tu, sekali lagu ni. Cumanya tak jadi munafik tu pasal pada diri kita sendiri. Kita duk main dengan diri kita. Kalau kita pada orang lain, sekali lagi ni munafik dah lah. Lepas tu dia kena istiqamah untuk jaga hati tadi. Jika mampu, istiqamah tu jika mampu. Tak mampu kita tak ada. Tak. Dan adalah ia tersembunyi kerana bahawasanya zahirnya menghendaki keluar daripada nafsu. Sebab kita belum berterikat ataupun belum mujahadah ni nak untuk tubik pada nafsu. Tapi mengikut cara yang kita nak. Tidak cara yang Tuhan tetap. Tuhan tetaplah kita atas jalan mujahadah. Tak sejalan mujahadah lama jadi wali. Nak pergi jalan cepat. Jalan manzil. Tak. Manzil sini saya selalu dapat aku. Jalan manzil. Sebab dia ambil dengan Tuan Tabah dulu jalan manzil. Lagi tu. Saya cek dengan sembilan jalan manzil juga. Mana kita pergi pas negeri sembilan kan. Nak kau jalan tu cepat jadi wali. Akhir-akhir jadi wali. Bahaya. Nak jadi wali, akhir-akhir jadi wali. Nak. Pasal jalan kita ikut tu adalah jalan nafsu kita. Bukan jalan Allah. Jalan nafsu kita. Walaupun berupa jalan ibadat, berupa jalan Allah, tapi kerana kita berbuat mengikut kehendak kita, maka dia jadi jalan nafsu. Walaupun atas nama jalan Allah. Kerana jalan nafsu walaupun atas jalan Allah. Banyak orang tu jalan nafsu. Contohnya orang pergi umrah. 10 kali dia pergi umrah. Tak. Apa nafsu? Kalau dia guna duit umrah tu sedekah kau orang tepi rumah tak ada pitih. Tak. Kawan ni duk bangkai kini sama seperti kampung. Hari-hari. Tak. Maknanya orang tak ada pitih. Mana?
Sedekah tu lebih besar daripada umrah. Sebab umrah ni lu sunat bagi haji. Haji ni rukun yang kelima. Sedekah ni rukun yang keempat. Kalau ketiga, ngucap semaya, puasa, zakat. Zakat wajib, sedekah sunat. Mana dia yang keempat. Hak kita pergi Mekah ni yang kelima. Makam tu jauh tu. Sosok makam ni jarak langit bumi. Pasal kita buat tu dengan nafsu. Nafsu ni mudah nak tengok. Dia mendahului. Nafsu ni mendahului perkara haruh di atas perkara afdal. Saat ni lebih afdal bersedekah daripada pergi umrah. Kecuali orang tak pergi umrah lagi, tak apa, dia ni 10 kali dah umrah. Tak. Pakai lutut dah haus. Kuat awak deri. Masa tawaf Kaabah. Tak. Berapi. Tetapi yang dia buat tu adalah nafsu, kerana ada yang lebih afdal daripada umrah yang dia buat tu, mana bersedekah. Lepas tu tanda dia bila nak sedekah sayang. Tanda mana nafsu. Dia ikut tu nafsu. Dia tak sayang ke Mekah, tapi nak sedekah dia sayang. Itu tanda dia nafsu. Dia tidak nafsu ni kita berat nak buat. Tanda dia tidak nafsu. Kalau kita suka, senin nak buat, nama dia nafsu. Tak. Kalau kita semaya kan nak tunjuk kita ni lebah, maka senin kita buat. Kalau kita nak buat kerana Allah, tak sedap lalu. Kerana Allah tak glamour. Tahu kan? Itu benda nafsu ni. Lagi tu ya. Sahaja aku semaya habis haus. Dah aku semaya bukan Tuhan. Bukan Tuhan pilih aku semaya. Mana kita lebih kuasa pada Tuhan sikit. Tak. Berat tu. Sahaja aku semaya tu. Mengikut Syekh Saleh Jaafari, ada gambar Syekh Saleh Jaafari. Kita ada. Mata ni. Syekh Saleh Jaafari kata, hari kata saja ke semaya. Imam tadi tak ada suruh kata ke semaya. Usalli fadu zuhri arba'atul kadang taala Allahu akbar. Tuhan Maha Besar. Dia tak suruh kata ke semaya. Bila Allahu akbar tu latih kata Tuhan Maha Besar. Pasal dalam kita, hak dalam kita nak oyak tu budak hak inguh baru nak mengaji semaya kena oyak gitu dia. Tapi kita pakai tu sebab kita orang Melayu ni tak berapa nak ke agama, nak tunggu-tunggu janggut dulu baru nak ke agama, jadi pergi belajar hak bodoh pagi. Bila orang bahas tinggi sikit nak marah. Tu dia. Tak. Bila kubur panggil mari, dunia suruh pergi, barulah nak mengaji agama. Tak. Orang aku tu kalau dia guru besar kan, kalau duduk masjid, kalau duduk kampung nak jadi AJK masjid sebab dia guru besar. Tu masjid jadi letak pukul tu. Pasal orang yang tidak ahli agama nak jadi pemerintah bagi agama. Tu dia akhir zaman. Orang yang mungkin jawatan agama tu, orang yang bukan ahli agama. Siapa royak? Nabi royak. Nak marah Nabi. Tak. Orang bukan ahli agama, bukan jawatan agama. AJK masjid, kapan apa? Bagi saat ni, bagi dunia tak laku, nak masjid nak jadi AJK. Letak bukan. Wahabi lah, kau masuk. Tak tahu gapo. Itu dia. Pandai. Mana dah lagi dalam. Dan sonyo
dan hanya sonyo adalah ia tersembunyi kerana jadi syirik tersembunyi ataupun jadi syirik khafi kerana bahawasanya zahirnya menghendaki keluar daripada nafsu. Zahir dia tu berterikat kerana nak bermujahadah, nak menyucikan nafsu. Dan hal yang demikian itu adalah ia dikehendaki hak Ta'ala. Menyuci nafsu tu Tuhan nak. Tuhan suruh. Tetapi daripada sekira-kira keredaan hak Ta'ala akan dia tiada daripada sekira-kira yang dikehendaki nafsunya. Kalau kita reda mengikut hak Tuhan nak, baru panggil suci nafsu. Tetapi kita buat untuk menyuci nafsu tapi mengikut cara kita, tidak mengikut cara Tuhan, maka automatik yang kita buat tu nafsu dah. Macam mana nak suci nafsu? Jalan kita turut tu nafsu dah. Hak tu yang terheratik dah. Bila kita royak sikit kan, mula nak pakai begitu dah begini. Tak? Dikeredai nafsunya akan dia. Dan yang dikeredai Allah akan dia bagimu itu berdirimu pada ya telah didirikan Allah Ta'ala akan dia. Akan dikau. Mana? Hak tidak mengikut nafsu tu ikut sebagaimana Tuhan telah tetap tu jalan mana. Kalau orang jenis ada jazbah kena ambil jalan majzub. Kalau orang jenis tak ada jazbah kena ambil jalan mujahadah. Selesai masalah. Tak boleh nak pilih. Walaupun jalan jazbah tu cepat jadi wali, kerana kita ni orang yang dijadikan Allah Ta'ala atas jalan mujahadah, maka ikut jalan mujahadah lah. Sebab masing-masing tak ada kelebihan. Walaupun nampak kurang, kelebihan itu ada. Didirikan Allah akan dikau daripadanya. Tengok tu kita tak kita teman. Kita tu orang jenis mujahadah ke ataupun jenis orang majzub. Dan kata, ambil sikit lagi. Dan kata mu'allah di dalam kitab Tanawiru. Bermula yang dikehendaki hak Ta'ala akan dia. Padamu itu bahawasanya engkau diam kepada yang telah didirikan Allah Ta'ala akan dikau. Mana? Hak Tuhan nak tu tunggu apa hak tanda ada pada kita. Kalau ada tanda majzub, kita kena ikut jalan majzub. Jika ada tanda mujahadah, kena ikut jalan mujahadah. Jangan turut kita ataupun jangan turut orang. Turut tanda hak Tuhan letak. Tak? Tu Piramli nak genyam dia suruh anak murid dia ni tanda rumah tak pakar. Ada hak si cerdik ni tak? Ada sapu-sapu hak rumah tua dia tu, sapu-sapu ni pakar jam kebuk jam nyari pe. Maknanya jangan buat mengikut nafsu, buat mengikut tanda-tanda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga adalah hak Ta'ala yang memerintahkan ia akan keluar engkau daripadanya. Sehingga Tuhan mengeluarkan kita daripada jalan kita ikuti. Tuhan buat tubik. Kita mujahadah tapi Tuhan nak suruh jadi kita majzub, mana Tuhan ubah kita tu kepada jalan majzub. Kita majzub tapi dia takdirkan jadi mujahadah, mana Tuhan akan ubah kita tu pada jalan majzub kepada jalan mujahadah. Jangan kita buat. Jangan kita buat pandai-pandai. Tak? Ada orang ni mula-mula ngaji. Masa-masa gitu. Mula-mula ngaji ni semangat lebih. Tak? Siapa tak
kerja dengan kerja. Semangat lebih. Moga baru dapat keinsaf baru dapat kesedar. Nah, setengah tu berhenti. Bila berhenti mujahadah ni bagi berterus. Lama-lama dia jadi fedak dengan mujahadah dengan ibadat dia buat tu. Dia nak undu ikut kat jalan biasa. Kerja pun tak ada dah. Jadi baloh laki bini. Ya. Baloh laki bini. Kerana ngaji. Lepas tu menyaloh kata tu guru ngajak jaga sesat. Masalahnya dia tu bodoh. Dia tu mengikut nafsu. Memang mula-mula ngaji kita makin insaf gapo-gapo kita kata kuat. Tak. Tok guru ayat dah jangan berhenti. Jangan berhenti juga. Berhenti juga. Bila dia macam ada. Gon ni bukan boleh main sehari dua kan ni puluh-puluh tahun nak jadi wali ni. Bukan kata ngaji bawa sebab hari ni esok bawa jadi wali lalu. Tak. Mana main puluh-puluh tahun. Mana duduk lekat dalam nafsu malhamah tu pun 20-30 tahun dah duduk situ. Duduk dah kolek tu. Bukan naiklah ke atas tu lagi baru boleh jadi wali. Bila mujahadah pun tak dapat tewari. Nak tubik lah ke dunia pun kerja pun tak ada. Maka nak bini, kalau ada nak bini kan baloh dengan nak bini. Setengah tu sampai cerah. Tak, orang kampung tengok atas dia, nyaloh pada tok guru. Kau ada ajar sesat pun tak. Nak ikut juga. Bukan masalah ajar sesat, dia tu sesat. Mana buat tu tidak mengikut standard ataupun tidak mengikut keadaan sebenar, ikut perasaan. Tak, ikut perasaan. Nah, dia kena ikut kenyataan. Bila kita tidak wali, kena duduk pada rejah orang yang tidak wali. Ni nak buat belakang. Subhanallah, berapa. Kalau kita makan pun untuk masyarakat tu. Tak payah buat bagi syubhat, kita duk makan bagi syubhat. Kita buat perkara syubhat, nak buat perkara syubhat. Bila licin dulu. Nyata dulu. Perkara-perkara syubhat tak ada pada kita. Baru kita buat perkara syubhat yang ada pada kita. Baru kita tak panggil nafsu. Kau mana? Kita duduk relak. Kita duduk nana padi benda. Tak? Minta bedok lacu. Aku sama-sama bedok lacu ni tengah hari. Mana boleh. Nak bedok lacu benda pun hujan. Jadi koreng. Maknanya kena mengikut rentuk ataupun kena mengikut makomah. Maknanya ubah diri kita tu sikit-sikit. Jangan buat revolusi. Dia kena evolusi. Nah. Keluar engkau daripadanya seperti yang memerintahkan ia akan masuk, akan dikau kepadanya. Jadi, kita nak tubik dalam satu-satu masalah berkenaan agama tu. Seolah-olah kita tu masuk pada, seolah-olah kita baru masuk pada satu-satu masalah pada agama. Maknanya nak tobik nak masuk tu bias rupa. Ni ngaji 2-3 hari nak buat belakang kau syubhat lah berapa. Tak. Setengah tu nak buat dengan tok guru. Tak. Pasal tok guru tak kena. Dia lebih warung daripada tok guru. Mana nak jadi tok guru hetek. Ambil je. Tok guru. Tak. Ada satu orang tanah merah. Masa duk ngaji ni. Ayah dia ni punya kuat. Mula tok guru. Mana sekaki yang tok guru. Suruh main ngajar ayah dia tu, suruh ngajar belasah dia. Berok ayah dia mati tu gagal. Oh, tok guru tak kena lah. Bergapo lah.
Kalau tok guru mati atau aku nak guna belasan. Gini macam-macam. Dia nak guna lah kau. Berak tok guru mati, pas hari ni pun tak ada orang ngajar belasan dia. Dia ustaz. Dia sendiri pun tak mengajar juga. Siapa nak dengar? Tak. Mungkin tak kerti. Memang ustaz tapi ngajar ni ada kemahiran lain pula. Bukan ngajar budak sekolah tak apa, tak tahu. Sekeh. Muka undang-undang lagi tu. Ni agama. Kita royak benda tak kena, benda tak sedap, benda tak palu. Tak ada orang nak tunggu. Main-main. Kita ambil seperti lagi. Dan kata Syekh Hijazi. Bermula iradah itu 3 perkara. Iradah tu ada 3 perkara. Kehendak ni. Kehendak kita ni ada 3 perkara. Pertama, iradah tabi'in. Tabi'at. Bahasa dia dah. Satu mana kehendak jenis bahasa dia dah. Tak. Bahasa dia dah. Dia makan banyak tak? Baik kecil mana? Bahasa dia dah. Tak. Kedua, iradat sama ni. Zamin. Mana iradat zamin? Kehendak zamin. Sebelah ni maknanya kena jadi pemimpin kita kena pandai cah keting orang. Mana hak tu zamin kan zamin lagi. Tak pandai cah ketingnya cah demo apa bawah kita. Mana kada semasa. Buat kerja comel setengah mana? Kamu tak pandai nipu, tak naik. Tak, auto okay? Dia buat kerja pasal clicking tapi goyak ke bawah pasal lutut. Bawah tu kat hanggup percaya. Pasal bawah tu jenis pakar hanggup. Sebab bawah tu jenis pakar hanggup. Jadi hanggup sama. Dia tak cek dia hanggup. Tak. Ketiga, iradatul haq. Maknanya iradat kehendak Tuhan. Hak jenis tabiat. Hak jenis bahasa dia dah. Hak jenis zaman ataupun semasa dia hak kehendak Tuhan. Maknanya pertama kehendak tabiat ataupun budaya. Yang kedua, kehendak zaman. Yang ketiga, kehendak Tuhan. Jadi, hak Tuhan tu sah betul. Dua lain tu, hak salah. Tak? Dua tu salah. Sah yang betul. Yang pertama itu iradat yang takluk kepada kemudian. Yang takluk kepada bahagian nafsu. Hak mula-mula tu. Iradat tabiat tu. Tabiatnya jenis orang ramah ataupun jenis banyak. Jenis orang ramah ataupun jenis golongan ramah ataupun jenis banyak orang buat. Hak tu tak lagi daripada nafsu. Sempurna ni kau tu. Jangan itu. Dokong mahal pakai tani, pakai dokong agak dak. Lah ni dokong mugo apa tak tu pakai dokong. Ya, tani pakai orang lain. Tu kata tunggu ambo cari benih tadi lah. Benih kata tadi. Tu kita maknanya nak jual benih pun 1,000 dah betul. Apa tak jumpa saya lagi. Kepada bahagian nafsu. Dia keluar daripadanya itu apa? Keluar daripadanya itu wajib.
Maknanya iradah kehendak, iradah tabi'i ini adalah perkara nafsu, keluar daripada dia tu wajib. Tabi'i. Lagu mana? Obat menyembuh, pitih mengayar ataupun menyenih. Tak. Apa lagi? Maknanya kita bersandar sebab-sebab tu pada makhluk dan kita berpegang kemah pada makhluk. Tu dia panggil tabi'i. Cahaya kobat, cahaya pitih, cahaya pakak, cahaya kapuruk. Tu kena tabi'i sebab dia tu adalah daripada nafsu. Kawan. Dan yang kedua itu iradah bagi segala orang yang ahli tawajuh. Hak tu iradah tabi'i. Yang kedua tu iradah apa dia panggil? Iradah tamani. Tamil. Mana iradah yang sempurna bagi orang yang ahli tawajuh. Mana orang tahu mana orang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mana banyak berserah duk hari-hari ni berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mana berserah tu berpegang pada qada dan qada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada ikhtiar usaha. Bagi orang yang ahli tawajuh, salik mereka itu iaitu menghendaki kurnia hak ta'ala jua. Buat amal, jaga peribadi daripada dosa, buat amal banyak-banyak, nak tunggu kedapatan waris daripada Allah Subhanahu wa taala. Taman, maknanya tamam. Betul, molek. Bukan zaman tamam. Dan yang ketiga adabul haq itu iaitu orang yang takluk pada khalis dan hakikat itu menyucikan yang dikasih daripada najis, syirik jili dan syirik yang khafi. Ni berat sikit. Maknanya adabul haq, kamu adab dengan Tuhan tu dia katanya itu orang yang takluk pada ikhlas dan hakikatnya. Maknanya ikhlas dalam Islam, ikhlas dalam i'tikad iman, ikhlas dalam perjalanan rohani. Ikhlas belaka, betul belaka. Ikhlas deh hakikatnya itu. Maknanya hakikat dia apa? Menyucikan yang dikasih daripada najis-najis syirik. Dia mengelak dia tu daripada syirik, membuat perkara-perkara syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mengelak daripada mendahului kehendak sendiri daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mendahului kehendak Tuhan. Mana mendahului hukum Tuhan daripada hukum diri. Tu najis syirik, jili dan syirik ya khafi. Syirik tersembunyi dan syirik ya jili. Lagi mana syirik nyata. Mana syirik nyata ni hukum-hukum hak besar-besar. Mana kata haram dia jauh petang. Tidak terlibat langsung dengan perkara-perkara yang haram. Kopi pula hak bagai dalam hati. Hak lagu saat ni hak jenis usuli. Usuli tu syirik kopi. Sebab sahaja aku semaya. Maknanya dia semaya tu kerana dia nak dia semaya baru
jadi dia semaya. Tidak dia semaya itu kerana janji Allah SWT pada azali, iaitu pada qada dan qada Allah Taala tu, dia tidak pergi situ, dia pergi pada dia tu semaya. Dia syirik khafi. Walaupun benda tu ibadat. Dia benda tu ibadat lah syirik khafi. Tak gitu, kan benda tu tidak ibadat, jadi jeli lah. Pasal dia ngaku dia. Mana tak saya kedua. Syirik zahir pun tak sih. Syirik tersembunyi pun tak sih. Hak naknya, hak Tuhan. Mana? Untuk kita ikhlas dengan Tuhan ni, kena rasa hak dia berlaku. Mana setiap suatu pekerjaan tu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai. Tanya orang mati kat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Tuhan kepada Tuhan. Nah. Bak mati, faham lain. Bak lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Tahu kan? Bak mati ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bak lain. Jadi Tuhan tak buat kerja. Tuhan mati orang, Tuhan. Orang dia mati tu bukan hak tiap Tuhan. Tahu kan? Hak lain pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Kita usaha untuk dapat duit. Boleh duit beroknya ke bah, nyetipu ke orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Kita usaha untuk dapat duit. Boleh duit. Nampak? Banyak. Beli kereta, beli rumah, buat bin ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Sebabnya tak ada benda yang keluar daripada kerja Tuhan ataupun takluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebiji zarah berterbangi, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pada azali makhluk tak ada, Tuhan tak ada. Debu tu nak bergerak lagu tu nak jatuh situ, nak lagu tu betul lagu tu. Tuhan tak berlaku dah. Pada etika, pada kecek tu tak boleh kata gitu dah. Hak tu kena pakai ilmu etika bak ime Islam. Bak Islam bila nak cakap tentang sebab musabab atau perkara berhubungan makhluk, kena cakap tentang Islam. Bila nak kecek tentang etika, kena kecek tentang keimanan. Bila nak cakap tentang keikhlasan hati kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kena masuk dalam bab ihsan. Supaya mudah mengajar kita ikut dan nak bahang dengan pekoh atau nak bahang usul tak berlaku. Sebab bukan elok dia. Tak? Galo tanah lepas hari. Musim padi. Kita pun dicari anak getah. 200-300 pohon tanah. Tak mudah dia kata. Apa tanah dalam benda? Mudah nak tanah. Tak payah galo beg. Boleh. Masalahnya 10 tahun tu pokok tak sampai 10 kaki lagi tinggi. Dia kata tanah dalam benda air belada. Amat ada dulu kat rumah amat tu. Pokok getah tanah dalam begitu. Bau naik saja. Amat tengok dia kecil tu pokok tu lagi tudung. Amat nak kata baru dulu lalu kita tengok tegar tu. Pokok getah tu. Amat menikah tak ada lagi pokok getah tu. Mana menikah 33. Masa amat tengok tu umur dia 7-8 tahun. Atas 10 tahun. Maknanya 23 tahun. Duk main 10 kaki tu pokok. Dah atas 13. Boleh tak salah tapi penghasilan tu tiada. Bukan tempat dia dalam gilung padi tu tanah kita. Kita ni kena tanah atas bukit. Baru jadi. Tak? Sebagai kata, semua pokok nak bersih. Kawasan batal dia tu baru segar. Tapi pokok dia nak semut. Terang dia. Kalau dia duduk cokoh tengah pada sore ke, kita pergi cuci batal. Belah bersih. Tak, belah tak ada semut. Tunggu mati. Sebab dia tak boleh panas. Lepas dia nak ke semut. Mana dia dengan petang, walaupun pokok semeluk sekalipun, kaki cuci bawah tu, mana jumpa dengan apa? Dia tak boleh. Dia lain dengan pokok muka lain. Mana kita kena tahu keadaan. Dia tu kata buat pokok, diri kita sendiri pun gitu.
tahu kita kehendak kita tu duk atas gapo? Duk atas adat ke? Duk atas budaya kita ke? Duk atas Allah Subhanahu Wa Taala ke? Mana? Atas adat, atas agama, atas Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau atas agama tu menepati tapi terlebih betul di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga itu pada ikhlas dan hakikatnya itu menjanjikan yang dikasih, menyucikan yang dikasih daripada najis-najis syirik, jili dan syirik khafi. Mana untuk menyucikan daripada najis syirik khafi, mana kita kena berpegang, maksudnya setiap sesuatu tu berlaku ataupun tidak berlaku tu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada diri kita ataupun ada diri orang lain ataupun benda-benda lain, semua tu berlaku mengikut kehendak Allah SWT. Dia tidak berlaku mengikut orang ataupun mengikut kita ataupun mengikut sesuatu yang lain. Kena rasa lagu tu hari-hari. Tuhan saja ya bekerja, kita hanyalah pelakon. Skrip tu orang, cerita orang, kita ni pelakon sahaja. Kau kan? Cuba nak tengok TV lah. Padahal dia berlakon ya. Tak, berlakon ni nipu tapi pakai ada TV berlakon. Pasal nak tengok cerita. Cerita tipu. Mana beli TV untuk tipu diri sendiri. Amba tengok juga. Habis kata, maknanya kita kena menyuci kita ni daripada syirik khafi dan syirik jili. Maknanya jangan rasa kita tu kita. Kena rasa kita tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap sesuatu tu adalah Tuhan ya berbuat. Bukan kita ya berbuat. Cuma kita ni menanggung. Bagi lalu koda dan koda Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mana beritikat syirik ya khafi. Maka syirik yang khafi itu mana minggu depan tu kita belajar apa syirik khafi pula. Apa je nama syirik khafi. Apa ni kopi mudah tak? Bagaimana cerita? Apa nak nanya? Online tengok online tu. Baca. Baca lah, masuk baca sorang. Baca. Dia baca. Ulang balik. Kita nak tanya, kata anak boleh kau tujuan nak mendidik jika anak tu tak dengar kata? Boleh kata. Mungkin berpadan ni lah. Bodoh besar clicking kata besar betis nyanyi. Berpadan ni. Pukul pun kena berpadan ni. Maknanya jangan pukul pak bahaya. Mana nak pukul tu betis. Betis lah. Setakat betis. Dia pukul pula janganlah sampai pecah darah. Kau tahu tu dia sakit ya. Boleh tapi kena berpatut. Lagi? Syaitan hasut kita lagu mana Ustaz? Masa nak mati walaupun orang tu beramal kuat ada. Syaitan hasut kita ni dia suruh. Kalau dekat nak mati, syaitan hasut macam mana? Dia kata mari. Dia kata dia buat mari mak kita, pok kita, bupa. Mak pok kita dia kata, sokonglah dia kata, turut dia. Aku pun turut dia. Padahal jalan sahih dia lah. Dia kata jalan aku ni sebenar, mari turut. Kita tak jalan dia salah mana. Tak kita turut dia kan? Ikut jalan salah. Betul masa nak mati. Nanti kita akan ikut dia. Jadi dekat nak mati ni perkara yang terlalu amat bahaya sebab banyak orang cabut email masa nak mati. Jadi
untuk gagah ataupun untuk memperkuatkan diri kita tu masa nak mati. Hak paling sini masa hidup ni kena banyak baca selawat sebab bila kita nak mati Nabi gitu. Tak nampak apa Nabi tu mari. Baca selawat banyak. Keedoh lah. Atas demo lah kaji tu. Tak perlu banyak-banyak mana lepas-lepas semaya baca 10 kali. Gitu kan. Duduk saja pada duduk waktu topak tu baik baca selawat. Contohnya. Lagi. Mereka lah tak. Orang makan mujizuk jatuh jadi orang awam. Dia nak pilih semula ke makan mujahadah boleh ke Ustaz? Dia tak boleh. Jatuh tu bukan maksud jatuh. Dia majzub ni Tuhan akan buka makrifat dia daripada setinggi-tinggi mana kepada zat dulu. Jika dia tidak amal, maka tu dia akan jatuh kepada sifat. Jika amalan dia tu tidak mencukupi, maka daripada sifat tu akan jatuh kepada asma. Jika amalan dia tidak mencukupi lagi, maka akan jatuh pada perbuatan. Tapi biasanya sebab perbuatan ni makan terendah biasa dia akan boleh lekat situ. Sebabnya makan tahdul apaan ni tidak memerlukan ibadat yang terlalu ekstrim. Maknanya sebagai standard ataupun maknanya lebih sikit pada wirid-wirid tarekat tu ya. Maknanya baca selawat azmiyah kau boleh 1000 sekali sehari. Maknanya telah memadai. Mana tapi biasanya jaga orang akan jatuh terus ke bawah. Kalau dia buat amal tu biasa dia akan lekat kepada tauhidul apa ataupun asma. Dia tidak semestinya jatuh atas peribadi orang tu lah. Lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah berada dalam tarekat atau tasawuf, pandangan kita selalu tak serupa dengan keluarga ataupun isteri. Macam mana nak hadapi, nak selesaikan perkara tersebut? Nak selesai. Masa masalah tu dia timbul lah, dia akan timbul. Jadi pertama kita tak nak selesai. Cara nak selesainya kita kena buat tak tahu. Kita dengan hak kita, anak isteri ataupun keluarga dengan hal mereka. Bukan berpisah. Bukan berputus hubungan. Masalahnya, kita buat hak kita, menetapkan hak kita. Jika ada apa-apa perkara perlu kita nasihat, kita nasihat. Ada gitu. Kita tak boleh nak suruh anak dan isteri tu jadi macam kita. Sebab tak mungkin terjadi. Kecuali dia suka buat amal, mungkin boleh jadi. Tapi kalau tak jadi ni, anak isteri kita tu, sebab kita kahwin masa dulu pun masa rok. Contohnya. Jadi anak isteri kita tu akan turut rok. Tiba-tiba kita dah jadi buat leban, nak suruh anak dan isteri jadi leban. Dia tak dapat. Mesti rok tu dia kena ada. Kita buat leban, maka kita buat selesai masalah kita buat leban ni dulu. Biar betul-betul teguh sehingga mereka ni kelihatan jelas terhadap apa yang kita buat. Anak isteri tu kita kena bentuk melalui semaya hajat dan zikir-zikir serta doa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala di samping kata nasihat yang elok. Walaupun dia tak nak tahu, tapi kita sentiasa kena nasihat dengan elok. Mana kita kena tunjuk kepribadian kita tu perkara-perkara yang positif di dalam keluarga. Dia memang dah tak lagi dah. Pertama kali kita akan bermasalah dengan anak dan isteri. Bila selesai masalah anak isteri, maknanya jadi stabil balik, dia akan bermasalah dengan mertua ataupun keluarga, adik-beradik.
sebelah kita ataupun sebelah isteri. Tu dah ke bila selesai masalah tu, kita akan menghadapi masalah orang kampung pula. Tu biasa lagi tu uji. Di akhir sekali bermasalah dengan sama-sama terekat. Tu lah. Bila bermasalah dengan sama-sama berterekat tu masalah. Mana kita tu dah penghujung perjalanan. Sama ada kita akan nak capai darjah wali ataupun kita tu dah nak mati. Tengok masalah lain pula. Ingat tu boleh dah tu macam tu. Agak-agak peh lah. Tak ada lah. Ada lah. Ada outline. Ni online outline. Tak ada. Sebelah tu. Tak ada. Ada. Amin ada. Yang mana tak ada. Ini lah. Asrah. Ada. Naik. Lagi tak ada. Yang atas ada. Rafi ada. Tu apa? Weh kau tak ada. Orang dia tak ada. Weh tak. Basik ada. Pasti Aiman ada. Tak ada. Tak ada sekali lah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amsu wa anzalam tanafsi wa antarabtu bidan bi fa'ili fa'anu ya rabbil. Subhanallah rabbil alamin subhanallahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. أعوذ بالله من شر ما نعلم لا شكرا جميعا والحمد وشكرا لكم يا رب. اللهم إني أشكر من ذي ما أكرم أسأل الله زي ما لا إله إلا الله اللهم لك الحمد وملك جميعك أسألك وأعوذ بك من شر ما نعلم يسر ولا تعصي يا حي يا قيوم لا تنسى ولا تنسى. اللهم لا تفتنا ومنا منها دائما ابدا سرمدا كما تحب وترضى وإنا بدنا وبدنا ودنا اللهم لا تفتنا وسما تردنا في بطن امه مستقينا وفادائك ذلك اللهم صل وسلم وبارك على نور في نور وجه السري نور الانوار الاسرار العظيم سيدنا ومولانا محمد النبي امي عبد الله وعلى اله وصحبه وبارك وسلم على رسول الله. سبحان الله رب العالمين.